Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Madon sekali lagi dengan aku Madon. Dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem terbaru yang baru saja rilis dekat Astroverse bertajuk Kabus. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hamba suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hamba boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hamba tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang baru lepas subscribe aku lepas hamba tonton video Syahadan, review aku terhadap Syahadan. Aku berterima kasih banyak-banyak kepada semua yang share, retweet, sebarkan video tu dan juga macam-macam lagi yang bagi sokongan yang tak habis tanya apa-apa banyak filem aku dah buat apa semua tu ikut suka hampa lah. Tapi aku nak cakap terima kasih banyak-banyak. Okay, aku target 5,000 punya subscriber ni tahun lepas tapi tahun ni baru achieve. Reason dia sebab aku sendiri yang tak konsisten. Aku faham dulu tahun ni aku cuba untuk konsisten. By the end of the year aku nak make sure yang dalam tahun ni video yang aku hasilkan lebih banyak berbanding tahun lepas. Okey, hari ni kita nak sembang tentang sebuah filem Kabus. Sebelum tu aku nak cakap minta maaf kalau suara aku tak berapa nak elok. Aku masih like tak berapa nak sihat, tapi aku still buat juga sebab yelah, I've been approach untuk tonton video filem ni. Jadi aku nak kongsi lah dekat orang. Sebab bagi aku tak kisahlah filem tu bagus ke tak bagus ke, mesti ada benda yang kita boleh belajar daripada filem tu. Kalau dia tak bagus, kita boleh belajar apa yang benda yang kita boleh buat bagi dia jadi bagus, apa benda yang kita kena elakkan yang menyebabkan filem tu jadi tak bagus. So dia tak ada benda yang kita tak boleh belajar dari apa benda, dari apa jua filem yang keluar. Sebab tu aku buat review. Kalau ada filem yang teruk keluar, aku akan buat review juga yang tak teruk keluar lah. Lain tu lagi lah, aku akan encourage orang untuk tonton. Cumanya in most case, kalau filem tu terlalu teruk dan aku nampak pengarah dia macam dah berpengalaman ataupun dah banyak kali buat filem, jadinya kadangnya aku malas nak buat review lah. Macam contoh Prof. A. Razak Muhaidir punya filem, aku jarang lah nak buat review tentang filem dia sebab dia dah orang lama kan. Jadi kita pun jadi macam aduh, malah Cumanya kalau ada new blood, lepas ni masih lagi orang kata terbuka dan banyak lagi boleh improve dan banyak lagi lepas boleh tonjolkan. Kadangnya kita ada, dan kadangnya filem lepas ni boleh menjadi pengajaran kepada orang yang the next generation yang nak buat filem seakan-akan macam tu. Macam Syahadan tu lah. Bila filem dia tak bagus, tak bermakna kita tak boleh nak congkui keluar apa yang tak bagus itu untuk kita jadikan pengajaran supaya next generation yang nak buat filem tentang silat boleh belajar daripada dia. So ada benda yang kita boleh gali sendiri, kita korek sendiri untuk kita jadikan orang kata pengajaran kepada next generation, the next future punya filmmakers yang nak terbitkan filem. Kabus ni merupakan arahan Faizal Azizuddin yang sebelum ni buat filem Suraya. Ditulis oleh Elina Abdul Majid, lakonan Syazani Fikri, Sarah McLubis, Tony Yusof dan Elina Abdul Majid. Elina Abdul Majid ni Esma, dan dalam filem ni dia hanya suara saja. Mengisahkan tentang sepasang kekasih memberi keterangan mengenai satu kes pembunuhan. So lepas dua ni suspek dan dua-dua lepas ni macam tuduh satu sama sendiri. So siapa yang betul, siapa yang tak betul, yang tu hamba kena tengok sendirilah. Filem ni dia shoot pada tahun 2020 untuk Kuman Pictures Challenge. Challenge dia yang mana dia bagi hadiah RM5,000 kot. Dan kemudian dia aku tak sure lah sama ada hang kena spend RM5,000 untuk buat filem ni ke ataupun pemenang dia dapat RM5,000. Sebab director dia beritahu kata kos nak buat filem ni Kabus ni telan sebanyak RM5,000. Dan aku rasa itu sangat-sangat low budget lah, yang mana memang kudos lah untuk director ni untuk cuba nak buat benda tu lah. Dan kudos juga kalau rule dia adalah kena spend RM5,000 untuk buat filem ni, Kuman Pictures nak challenge orang untuk buat filem low budget. Sebab tu hadiah dia RM5,000. And I think it is a good thing lah, a good initiative daripada Kuman Pictures untuk buat benda-benda macam ni. At least dia boleh mencabar filmmaker kita untuk buat sebuah short film yang bajet dia terlalu tight, faham tak? Dan kemudian dia akan, bila bajet dia tight, kebanyakannya akan buat involve one location saja. Akan habis masa kat satu lokasi yang kemudian akan ada flashback ataupun akan ada bergerak ke sekian-sekian lokasi ataupun hanya akan main kat situ. Tapi tak bermakna ianya tak boleh menjadi menarik. 12 Angry Men pun involve in one location dan ianya still menarik dari segi perdebatan dan segala benda. So bagi aku, apa yang Kuman Pictures buat ni adalah satu benda yang menarik. Genre bagi filem Kabus ni adalah psychological thriller. Walaupun cerita ni low budget, tapi ada benda yang kita kena make sure dianya betul-betul ketat. Dan kita tak boleh nak salahkan budget entirely lah. Tak habis-habis kata yelah tengok budget tak ada, sebab tu cerita aku macam tu. Tak boleh. Kalau kita
zaman kita study dulu, kalau kita diberikan assignment, kita dah tak ada bajet, tapi pasti kita boleh buat short film yang menarik. Dalam filem Kabus ni, skrip dia sangat-sangat lemah, sangat-sangat lemah. Dalam kes penyiasatan yang mana ianya bermain dengan teka-teki siapa yang bersalah. Cerita tu hang harus garap, hang harus bikin dengan elok. Hang kena bawa audience tu into the investigation, supaya audience pun tak tahu siapa yang buat, siapa yang cakap betul, siapa yang cakap tak betul. Biar audience feel benda tu. Tapi dari segi skrip filem ni, dia lemah. Audience, hang tak bawa audience elok-elok masuk ke dalam benda tu tau. Kemudian cerita ni, kes pembunuhan dia tak menarik. Sorry untuk cakap, tapi tak menarik. Untuk menjadikan cerita ni thrilling, the story dia pun sendiri tak thrilling, jadi agak susah. Kalau aku tak baca sinopsis panjang daripada apa yang pengarah bagi kat aku tu, aku takkan faham cerita ni tentang apa. Aku takkan faham yang dia sebenarnya involve antara fantasi dan reality social media. Dia pemain metafor. Aku takkan faham benda tu kalau aku tak baca deck yang pengarah bagi. Tu bahaya dia tu, yang maksud aku skrip dia lemah. Kalau skrip dia dibuat elok-elok, kita boleh faham yang dia nak main metafor. Tapi dalam ni kita tak boleh nak faham sebab skrip dia lemah. Dan ni antara masalah yang kebanyakan filmmaker baru ataupun filmmaker Malaysia ni cuba buat. Dia cuba main metafor, dan sampai dia tak balancekan benda tu dengan storyline tau. Dia tak blend benda tu betul-betul, dan akhirnya story kelut, dan dia hanya depend on the deck lah untuk audience faham. Jadi susah, jadi rugi kat situ lah. Kalau hang tak boleh nak blend, tak payah buat terus metafor, hang fokus on story saja, senang sikit benda tu. Kemudian selain daripada skrip dia lemah, aku rasa susunan dia pun tak menarik. Faham tak? Dia start dengan conversation Hazim dan Ayang, kemudian dia masuk ke scene pembunuhan, dan scene pembunuhan tu pula dia tak tunjuk full. Bagi aku starting ni penting untuk hang nak bagi audience duduk dekat seat dia, tak pergi mana-mana. Sebab dia nak tahu pasal apa hang start macam tu. Dia nak tahu apa yang kesudahan dia terhadap scene yang dimulakan tu. Sebab hang start dengan kes pembunuhan, so mesti orang nak tahu apa yang terjadi. So orang akan melekat kat seat tu. Tapi hang tunjuk scene pembunuhan tu tak habis tau. Hang tunjuk scene pembunuhan tu habis sampai ada time Hazim terbaring tu dekat ujung tu, dekat ujung-ujung. Better scene tu hang masukkan ke awal. Dan yang awal tadi tu, yang lepas duk main teka-teki tu, tak payah letak. Buang terus, tak payah buat 2 kali intro, faham tak? Buang terus, start dengan scene pembunuhan, membawa ke bilik investigation, dan dekat situ a series of flashback berlaku. Dan haruslah disusun dengan elok supaya penonton boleh feel investigation tu, boleh feel apa yang karakter protagonis, antagonis cuba bagi tahu, dan cuba nak bawa naratif tu. Susunan dia tu, susunan pun lemah. Skrip lemah, susunan lemah. Jadi bila skrip dan susunan ni lemah, hang tak boleh nak salahkan low budget dah tau. Aku tak kata director ni menyalahkan low budget. Bila aku cakap macam ni, kadangnya aku cakap speaking in general tau. Sebab kebanyakannya akan menyalahkan budget, low budget. Tapi benda penting dia pun tak fokus. Bila low budget pun, kalau skrip dan susunan benda-benda lain ni padu dan lengkap dan betul-betul apa orang kata detail dia jelas, budget takkan efek sangat. Sebab orang akan tengok dan orang akan tahu kata, filem ni kalau betul-betul dibagi bajet yang elok, memang boleh pergi ni. Sebab skrip dia padu, susunan dia dah, kita boleh nampak tau. Dari segi visual dia, gambaran director dia, apa yang director nak tunjuk, kita boleh nampak dah kat situ tau. So kalau kita bagi bajet, audience sendiri boleh tahu kata benda tu tau. Tapi dalam ni skrip lemah, susunan lemah. Jadi aku tak, kalau bagi 10,000, kalau bagi 10 juta pun still end up tak boleh nak buat. Sebab benda paling penting tiang dalam filem tu sendiri, skrip lemah, budget cannot save them. Yang ketiga, cinematography dalam filem ni sangat-sangatlah simple dan boring shot. Nothing special, nothing yang thrilling. Aku serius, aku tak tahu, tiba-tiba dalam setiap shot yang mereka tunjukkan tu tiba-tiba ada drone shot. Bila hang punya skrip semua tu lemah, benda yang orang nak enjoy at least visual itu pun lemah. Jadi aku tak boleh nak cakap apa dah. Dan benda yang paling aku rasa macam hang boleh selamatkan lagi adalah editing. Sebab dalam filem ni editing dia inconsistent tau. Dia bukan teruk ataupun lemah, dia inconsistent.
dia macam seolah-olah ada 2 editor yang edit filem ni. Sebab aku cakap itu, sebab ada scene yang dia punya editing padu, dia cut kena, dia stop scene tu on beat, kena dengan lagu. So dia punya editing tu nice. Siap ada satu tu dia cut, dia buat jump cut, nak tunjuk masa berlalu dengan begitu cepat, so dia buat jump cut. All that thing memang nice. But then ada pula shot scene yang hang cut macam terlalu banyak. Contoh dalam bilik investigation tu, daripada tight shot, medium shot, tiba-tiba hang buat wide, kemudian hang tunjuk tepi, dan hang kembali ke shot yang tight shot tu balik. Padahal tak ada dialog pun kat situ. Kalau ada dialog barulah make sense sikit, pasal hang nak ubah sampai 3 angle. Tapi ni tak ada dialog. Hazim baru lepas habis cakap, tiba-tiba hang potong ke situ, potong ke sini, dan potong ke tempat asal dia balik. Kemudian bila ada second contoh adalah waktu dia nak selfie dorang tu. Hazim dan Ayam nak selfie dorang. Nak selfie saja sampai 3 cut, 3 angle. Bukan 3 angle kot, tapi 3 kali cut. Penonton boleh nampak macam tap. Padahal benda tu satu kali shot, pap, selfie habis. Satu movement 3 kali cut. So faham tak kat situ? Dia terlalu banyak. Dia potong steam mata kita nak layan filem tu. Dekat sini tu yang aku cakap, editing dia inconsistent. Ada part yang memang kita enjoy dia punya editing, ada part yang kita macam what? Macam tu. What? Apa yang hang editor ni buat ni? Sebab tu aku cakap dia macam 2 editor yang buat filem ni. Buat filem low budget ni tak ada masalah. Serius tak ada masalah. Dan aku rasa aku suka sebab dulu time aku intern, bos aku pun nak test creativity. Dia suruh aku buat satu skrip yang involve one location je. Dia kata buat ni betul-betul low budget ni. Kalau you tak start learn dengan buat filem low budget, you tak boleh nak buat dengan big budget. Cannot do anything. Kalau low budget pun you tak boleh handle yourself, tak payah dream about handle big project. So aku tulis involve one location, kena ada konflik, apa yang jadi. Lepas tu perangkatlah satu bangunan. Bukan satu bangunan, satu bilik lepas saja. Kemudian lepas nak cuba lepaskan diri. Siapa lepas tak boleh lepaskan diri, aku kena jelaskan everything dalam satu skrip, dalam satu short film. Kemudian kalau hang perasan, itu yang kebanyakan filmmaker kat luar juga buat. Martin Scorsese pernah buat short film yang involve one location and no dialogue. Pasal Big Shave kot tajuk dia, aku lupa. No dialogue, one location, untuk test kita punya creativity, dalam menulis, dalam mengarah. Christopher Nolan pun pernah buat involve one location. So benda-benda macam ni, benda-benda low budget ni bagus sebab dia nak test diri hang, creativity hang, keupayaan hang, dari segi penulis, dari segi pengarah, dari segi segala benda. So kalau dari sini pun hang fail, jadi agak susah untuk hang nak yakinkan orang yang kalau awak bagi saya big budget, saya boleh buat dengan lebih baik. So the next time, ni in general lah, ni bukan untuk lepas ni saja, tapi in general untuk semua orang. Because sebelum-sebelum pun ada orang suruh aku buat review lepas punya short film dan sebagainya. Tapi bila aku bagi tahu apa yang hampa nak kena ubah, lepas end up jawab soalan aku. Lepas end up bagi tahu aku balik alasan lepas. Dan salah satunya apa selalu bajet ni. Bukannya aku nak kata jangan jawab macam tu, aku tak mau dengar alasan. Tapi hang tanya pandangan aku. Jadi hang kena tahu yang aku main sini atas kapasiti nak bagi tahu hang apa yang hang boleh buat. Kalau benda-benda yang aku bagi tahu tu hang dah ada alasan, hang tak perlukan aku. The next film yang hang nak buat atau short film yang hang nak buat, hang dah tahu dah apa yang hang perlu ubah. Tapi hang mai kat aku sebab hang tak tahu apa yang hang perlu ubah, apa yang hang perlu buat bagi jadi lebih baik, short film tu jadi lebih baik. Benda ni kebanyakan editor pun ada buat tau. Dia bila dia dah edit filem tu dah terlalu lama sangat, dia spend time, dia perlukan second opinion. Sebab tu dia akan panggil second opinion. Editor seterusnya masuk dan tengok okey tak weh. Sebab hang dah tak boleh nak nampak benda tu. Sebab hang dah, orang kata alah dah hang dah lama dah duduk spend time bikin benda tu sampai hang tak nampak kesalahan hang. So that's why hang perlu second opinion. Dan second opinion lah yang akan terangkan apa-apa semua. Dan hang macam okey, dan barulah edit balik. Jadi in case of film yang low budget tu semua ni, in general jangan jadikan low budget tu sebagai alasan. Ya, kita faham low budget is low budget lah. Tapi kalau dari segi segala benda pun dah fail, big budget pun cannot save you nya. Kena tahu yang tu. Ni in general lah, aku tak mau masuk lagi. Yelah, aku cakap pasal filem ni, tapi macam yang aku cakap tadi, apa saja yang aku sampaikan, yang aku bagi tahu pasal filem ni, ianya bukan untuk lepas saja, tapi untuk semua filmmaker yang tonton review ni, dan juga orang yang berniat nak buat short film yang menginvolvekan psychological thriller, yang bertemakan psychological thriller. This is for all of you. Itu saja
review daripada aku. Kalau hampa nak tonton filem ni untuk tujuan pembelajaran ke apa ke, hampa boleh tonton dekat Astro First. Boleh bayar untuk 2 hari dan tonton, dan tengoklah sama ada kontra ke tak, ataupun mungkin hampa sendiri berkenan dengan filem-filem low budget macam tu, so hampa nak layan, boleh layan, tak ada masalah. Ada dekat Astro First, boleh langgan dekat Astro Go. So thank you very much for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Dia rasa macam terbiar.